الحمد لله ونحمده سبحانه وتعالى نشكره ونستهديه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا وأسوتنا وقدوتنا سيدي وحبيبي وطبيب قلبي سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. ربي يسير وتعسر بدم بالخير يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا بديع يا وهاب يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, setinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang amat pengasih dan amat penyayang, Tuhan beri dengan tidak berputusan selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi yang kita raikan lagi maulidnya, Nabi yang diraikan kelahirannya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Nah, kita berada di bulan yang mulia. Setengah daripada ulama mengatakan bahawasanya bulan Rabiul Awal ni standing ataupun bulan ini kurang sedikit daripada bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau bulan Ramadan tu diturunkan Quran, bulan Rabiul Awal dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni Quran yang bergerak. Disebut Nabi Muhammad ni Quran yang bergerak. Apa yang ada dalam Quran tu sama macam yang ada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bulan ni mulia kerana apa? Ada 4 ketika saja. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi sebut dalam kitab yang warna hitam tu, yang ada dekat situ tu, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi disebut, dia kata apa? Dalam dunia ni ada 4 kali syaitan menangis dengan kuat. Ada 4 ketika syaitan menangis kuat sungguh. Sampai bergegar arash. Bila? Pertama, saat ketika dia dihalau daripada syurga masuk kepada neraka. Kuat dia menangis. Yang kedua, saat dilaungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tiap kali azan, syaitan akan menangis dengan kuat. Kemudian yang ketiga, saat ketika surah Fatihah diturunkan ke langit dunia, daripada arash turun ke langit dunia. Kemudian yang keempat, syaitan menangis dengan kuat saat ketika kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Nabi lahir ni, saat peristiwa syaitan menangis dengan kuat. Nah, sebab tu orang sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sambut pun cara-cara kita, tak ada susah-susah sangat kan. Ada orang cara masing-masing. Ada orang sambut buat banner, ada orang sambut Nabi kelahiran Nabi buat ceramah, ada orang sambut kelahiran Nabi. Kita sambut cara-cara kita. Apa yang kita boleh ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah mengembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Taala mengembirakan Nabi, Allah Taala memuliakan Nabi. Macam mana tahu mana nama Nabi tu? Tiap kali sebut nama Nabi mesti kena sebut nama Allah. Sama ada balik depan ataupun balik belakang. Kalau balik depan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kalau balik belakang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang jawab pula sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi tu kalau sebut depan pun ada nama Allah, di belakang pun ada nama Allah. Nak bang kata Nabi mulia tak mulia terang mana? Nama Nabi tu Allah Taala muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai Allah Taala sebut dalam ayat dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqta afrah. Jika bukan kerana kamu wahai Muhammad, aku tak bagi jadi dunia ni. Jadi hari ni dunia kita ni jadi macam ni kerana apa? Kerana jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Kalau dulu di Mekah Madinah tu orang buat macam-macam je kat Nabi. Baling batu kat Nabi, tak duri dalam kasut Nabi. Tapi depa tak pernah pun kena Covid. Depa tak pernah pun kena tak pernah kena lah benda-benda banjir besar ke apa ke. Kenapa? Kerana Allah Taala sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari Nabi bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya depa selamat. Jadi hari ni pasal apa Allah Taala uji kita dengan Covid, uji kita dengan turun ekonomi dan sebagainya? Mungkin kerana hilangnya cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kita jauh dengan Nabi. Jadi so kita punya defend tu jauh. Nabi dah duduk di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mengembalikan tu dengan apa? Dengan kita sendiri kena usaha mengembirakan Nabi dengan berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat ni paling kurang sehari 11 kali ni tak boleh dah. Kurang. Supaya terpancar cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita fikir dengan logik yang Allah Taala buat tu kan. Allah Taala kata umat Muhammad ni paling ramai masuk dalam syurga. Kita duk seronok, duk gelak lagi. Kita tak nampak di sebalik tu sebab apa?
Sebab di ujung dunia ni macam ni, susah sungguh nak masuk syurga. Kenapa? Depa dulu semayang betul pasal depa boleh tengok Nabi. Depa dulu banyak zakat betul, depa boleh rujuk kat Nabi. Kita lah ni nak tengok kepada siapa? Daripada Nabi SAW pun Nabi dah bagi mudah dah pecah mengikut mazhab, nak bagi senang. Sebab Nabi tak ada. Tapi hari ni pecah ikut mazhab pun tak boleh senang juga kita. Nak betapa susahnya bila tak ada Nabi SAW. Nak, itu kesukaran dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan lah. Daripada pancaran selawat yang kita lantunkan tu, keselamatan untuk kita sebenarnya dalam kehidupan di akhir-akhir zaman ni. Terutamanya yang paling susah sekali pada sabar. Bila tak ada Nabi ni, ilmu sabar makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sampai satu saat ketika sahabat kata, kalaulah orang kaya mengetahui bahasanya peri pentingnya sabar dan begitu sedapnya perasaan sabar, nescaya mereka tidak makan dan menghimpunkan duit untuk beli sabar. Orang akan himpun duit untuk beli sabar, tak makan lah. Kalau orang tahu tentang kepentingan sabar, kalau orang tahu tentang apa rasa sedapnya sabar, sampai setara tu. Saat Nabi ada lagi, sampai orang tua tu duduk atas unta, Nabi duduk atas unta, orang tua tu duduk di bawah. Orang tu tertanya dekat Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, ada tak satu benda yang saya boleh dapat, yang tak payah tulis, tak payah baca, saya hidup ni boleh masuk syurga? Sebab apa? Sebab saya ni, dia kata, masuk Islam umur 60 tahun, tak tahu tulis, tak tahu baca. Dia kata kat Nabi, la'alimni ya Rasulullah, la'alimni ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Hang jangan marah, jangan marah, jangan marah, hang boleh masuk syurga. Nah, abang kata sabar ni penting sangat, yang baru boleh masuk syurga. Kerana hilangnya sabar ni kehancuran buat semua segala-gala bagai. Sebab tu sabar ni, orang yang sabar ni, dia ada 3 tempat yang dia kena sabar. Pertama, sabar ketika apa? Sabar ketika Allah Ta'ala bagi ujian, kena sabar. Cari macam mana jalan penyelesaian dan jangan cari siapa yang salah. Kalau nak sabar dalam ujian ni, kena cari jalan penyelesaian. Duduklah rumah, bergaduh laki bini, cari jalan penyelesaian. Apa baik yang isteri dia ada, apa baik yang suami dia ada, baru boleh. Tapi kalau dalam rumah tangga pun dia cari isteri dia salah apa, isteri dia cari dia salah apa, habis. Kemudian sama agak dalam masyarakat. Kena pakat-pakat timbang di mana, macam mana, bagaimana, di mana boleh hilangkan perselisihan. Sebab kita duduk dalam satu kawasan ni sebenarnya satu keluarga. Timbulnya satu kekuatan ni. Nabi sebutlah hadis macam tu. Innal mu'mina lil mu'minin kal bunyan, Nabi kata. Orang beriman dengan orang beriman yang lain ni macam satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling memerlukan di antara satu sama lain. Wa syafaka asabi'ahu, maka terjalinglah nak jari-jari di antara mereka. Duduk di satu tempat ni, orang beriman dengan orang beriman yang lain ni macam bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling memerlukan. Sebab tu Allah Ta'ala letak mereka tu dalam satu tempat. Kenapa? Di antara salah seorang tu punya satu kekurangan, di antara salah satu orang tu mempunyai kebaikan, kelebihan. Jadi yang boleh meratakan mereka itu, yang boleh mengelakkan mereka dengan sifat kesabaran. Sebab tu yang pertama kena sabar waktu ujian. Apalah Allah Ta'ala bagi ujian ni, sabarlah. Tak mana ada jalanan yang terbaik. Kenapa kalau tak sabar waktu ujian, habis semayang. Tak sabar waktu ujian ni, harta benda pun habis. Jadi kena sabar. Tengoklah kok mana yang boleh sabar, sabarlah. Kemudian yang kedua, sabar ketika apa? Sabar ketika melakukan ibadah. Ni pun ada orang tak boleh sabar tak? Allah Ta'ala bagi dekat kita tu, kadang-kadang satu perkara yang kita boleh buat tu, bukan supaya nak abang kata di situ timbul sifat kemegahan ataupun kesombongan. Tak. Yang tu satu kelebihan yang lebih mendekatkan kita dengan Allah. Dia boleh sembahyang sunat, alhamdulillah. Dia boleh zikir, alhamdulillah. Dia boleh apa lagi? Dia boleh nasihat orang, alhamdulillah. Bukan di situ wujud kesombongan bahasanya dia ustaz, dia boleh nasihat dekat orang, dia lebih. Dah sama orang yang paling takwa pada Allah tu yang paling lebih. Jadi ibadah ni pun kena sabar tak? Ada orang tak sabar ibadah, kan? Pasal dia haji, dia nak sengaja suruh orang bagi salam kat dia dulu. Letih. Pasal dia ustaz, dia nak suruh orang hormat kat dia, tak boleh. Hormat ni bukan boleh minta kat orang.
orang bagi. Kadang-kadang di sekolah pun cikgu duk ajak anak-anak murid pun, anak murid kadang-kadang dia bukan bagi hormat pun kat cikgu. Sebab hormat ni tak boleh diminta, orang kena bagi hormat. Daripada dulu kalau kita mula mengaji ayat walak, saya sebut dah, hormat ni tak boleh minta. Kadang-kadang kita tengok dia orang miskin ya, masuk pergi duduk satu tempat, semua orang hormat dia dalam kampung tu. Sebab apa? Hormat ni tak boleh minta, orang bagi kita. Nah, kemudian sabar ketika apa? Yang paling susah sekali sabar ketika dapat nikmat. Yang ni banyak. Ada. Allah Ta'ala bagi uji dengan Covid, marah pam nak pergi surau, habis Covid tak ada orang. Bunyi macam ni nak mengaji lah, nak apa sekat tu, lepas tu habis. Tak ada dah. Ini bahaya dalam kehidupan kita. Jadi sabar ni pertama ketika Allah Ta'ala bagi ujian. Bila Tuhan bagi ujian ni ada dua pasal lah. Pertama mungkin Tuhan nak ampun dosa. Yang kedua, atau Tuhan nak bagi satu benda yang baik lah ni, dia bagilah dulu ujian. Habis ujian ni dapatlah benda yang baik dia. Kemudian yang kedua, sabar ketika kita beribadah pada Allah. Harap betul-betul redha Allah Ta'ala. Tak ada orang lain, pujian ke, habuan ke dan sebagainya, tu semua bentuk keduniaan. Kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sabar ketiga, apabila mana diberi nikmat, jangan fudul, jangan berlebihan saat Allah Ta'ala bagi nikmat. Banyak mana makan, banyak tu juga sembahyang. Banyak mana cakap, banyak tu juga baca Quran. Banyak mana buat jahat, banyak tu juga zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ni saya pernah sebut tentang ulama dulu sebut kat kita, kalau dosa yang kita buat secara terang-terang, kita kena minta ampun secara terang-terang. Dosa yang kita buat secara sembunyi, hak kita seorang je tahu, yang tu kena minta ampun kat Allah secara sembunyi. Dosa terang-terang ni, kata kat orang terang-terang ke, cari salah orang terang-terang, sedekah kena terang-terang, sembahyang sunat kena terang-terang. Pasal nak apa dosa hak terang-terang? Dosa hak sembunyi-sembunyi ni, hak buat sendiri-sendiri ni kan, tak kira lah hanky-panky ke apa ke, dongki ke, semua tu yang tu kena pelan-pelan mangkit malam-malam bisik ke Allah, ya Allah, orang lain tak tahu saya buat dosa ni, saya tahu. Termakan hak orang dan sebagainya, itu kena minta ampun secara sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan, tak ada siapa nak main habaq kat kita tentang perkara ni. Kalau ibadah 10 tahun lagi pun hati masih tak boleh nak jaga, tak ada. Yang pertama, yang paling besar sifat sabar ni, habis. Kunci sekalian ilmu. Ilmu yang kita belajar ni banyak terang mana kunci dia? Sabar. Orang tak boleh sabar, dia takkan kuasai satu ilmu tu. Jadi belajar sabar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Maulid Nabi tahun ni kena belajar sabar, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Tuan-tuan tahu cerita Nabi sabar ni hebat kan? Nabi sabar hebat macam mana? Di Mekah tu, tuan-tuan turun jalan hak burung merpati banyak tu, nama apa jalan tu? Kita turun betul-betul depan pintu Kiai Abdul Aziz tu, ada bangunan kayu, lepas tu ada burung merpati banyak apa sana tu. Tempat orang nak pergi makan orang kan. Depan tu dia ada jalan melintang kot tu. Pasal kok belah tu pergi satu bukit nama Jabal Omar. Pusing Jabal Omar tu pergi rumah Maulid Nabi, beranak Nabi. Kalau turun kat bawah ni, nama dia dulu dia panggil Misfalah Tariq, Jalan Misfalah. Lepas tu saya pergi sebelum ni, dia tak tulis dah Misfalah Tariq, dia tulis Khalil Ibrahim Street. Khalil Ibrahim Street. Kalau duduk tam tu betul-betul tenang ke depan tu kan, celah-celah hotel tu kan, dia ada satu rumah buruk ada ikat dengan tali merah. Pasal apa kerajaan tak buang rumah tu? Pasal rumah tu ada satu peristiwa hebat berlaku itu. Nabi SAW tiap kali nak pergi masjid, Nabi akan lalu ikut rumah tu. Bila lalu kat rumah tu, pakcik tu ludah Nabi. Dia ludah Nabi. Bila dia ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan lah pergi masjid, basuh mayang. Itu hebat lah. Kita bukan kata kena ludah tak main semayang, tak ludah pun tak main dah. Kalau ludah tak main semayang kira okey lah, pasal ada sebab lah ludah kan. Hak tak kena ludah tak main semayang, mungkin dia kena ludah baru dia main. Saya duk ingat macam ni. Jadi Nabi berkenal lah.
Hari sampai satu masa 4 hari pakcik tu tak ludah Nabi. 4 hari. Nabi pergi tanya mereka, wis ami. Kita kalau orang ludah kita tak ada 4 hari, mestilah hati kita ini mampus dah, tak ludah dah 4 hari. Nabi bicara pakcik tu. Depa beritahu pakcik tu duduk rumah atas. Saya tak bisa naik rumah atas tu, tapi saya tengok kot jauh macam tu Pasal masa saya pergi dengan kawan-kawan masa belajar dulu pun, tok guru tunjuk dulu tu dia tak bagi pergi rumah tu. Lepas tu Nabi turun pergi market, Nabi beli buah delima. Depa abang ada pakcik tu ada rumah atas tu, pakcik tu sakit, Nabi pergi market beli buah delima. Nabi pergi rumah pakcik tu, Nabi bagi tahu kat pakcik tu, kata pakcik, mudah-mudahan pakcik ni sihat, pakcik boleh keluar balik, boleh rehat, duduk dengan anak, tenang apa semua. Pakcik tu menangis. Dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhad anna Muhammadar Rasulullah, fashhad anna Muhammadar Rasulullah. Hari ni dia kata fashhad, aku naik saksi, anna bahwasanya sungguhnya engkau Muhammadar Rasulullah, Rasulullah. Pasal Nabi sembang-sembang dengan dia tu, dia duduk menitik yang mata tu, Nabi buka buah delima, Nabi syok dia makan. Nabi buka buah delima, Nabi syok makan. Kemudian lepas 3 hari pakcik tu mati. Nabi bagi tahu dekat sahabat ketika tu, Nabi kata Allah Ta'ala sedang meringankan azab kuburnya pakcik tu. Tentu orang ludah kita, dia sakit kita boleh pergi tengok dia kan. Walaupun kita buat cengeng pergi tengok lugu tu kan, dia sakit duk ICU sebenarnya duk hak kita pun pergi buat tengok cengeng dah. Walaupun kadang-kadang lah hati duk kata awak tak ludah kan, paip duk dalam mulut kan tu, duk ICU kan. Kalau sakit duk di rumah pun kita boleh pergi tengok. Sakit pergi tengok. Orang tu ludah kita, boleh pergi tengok. Saya pun boleh. Buat macam Nabi bagi buah delima pun boleh. Cuma beza saya dengan Nabi tu, Nabi kopek kulit tu, saya tak kopek. Saya bagi sebiji-sebiji tu. Pakcik awak tak ludah. Tak boleh sabak lah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kehebatan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sabak tak boleh. Sama macam cerita makcik yang angkat kayu yang selalu cerita di Madinatul Munawwarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat kayu, jalan atas jalan, mai jumpa makcik tu. Rasulullah kata, "Makcik mai saya angkat kayu tu." Angkat. Makcik tu pegang tangan Nabi sambil jalan nak pergi rumah dia. Dia kata, "Hang ni satu budak yang bagus. Aku lama duduk di Madinah tak pernah tengok orang macam hang ni, bagus lah. Cuma aku nak pesan kat hang ni, jangan ikut Muhammad lah. Muhammad ni jahat. Muhammad ni buat agama baru." Nabi senyum sampai rumah makcik dia. Kalau kita tengah-tengah jalan kan, hanya dengan ikut lah abang mi tu jahat. Saya ingat kayu tu duduk atas kepala makcik tu. Hanya ikut Cikgu Firdaus ni buat agama baru. Saya ingat kayu tu duduk dalam mulut makcik tu. Pandai sangat. Nabi sanak-sanak kayu Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam sejahtera Rasulullah. Saya muka Abu Bakar. Nabi senyum. Makcik tu tanya Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar ni siapa dia? Oh, dia kata ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makcik tu ragas naik atas pagar. Jerakah orang kamu, fashhad kata dia. Fashhad, aku saksi anna Muhammadar Rasulullah, dia ni Muhammad pesuruh Allah. Nabi tak balas langsung kan. Kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tangga sama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi umur 9 tahun, balik duduk dengan pak dia umur 12 tahun, mai duduk dengan Nabi 12 tahun. Reti masak apa? Tak reti masak. Masak masin. Angkat tak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan. Makan masin. Dia mai tanya Nabi. Dia kata sedap tak? Sedap Nabi dah. Nabi tak kata masin, Nabi kata sedap. Dia berjedak-jedak rasa. Dia kata masin ni. Nabi kata tak, try sekali lagi. Dia pun try sekali lagi tak. Dia kata masin. Nabi senyum kat dia. Dia pergi repair balik masin tu, pergi ejah bagaimana elok balik. Kalau kita ke balik masin ke, malam ni nak makan balik masin. Garam beli sekilo yang duk tuang perhabis buat apa? Dia punya ayat nanti keluar macam tu. Cengih. Orang beli garam sekilo daripada tuang perhabis. Tak tahu ke berapa ramai dia duk ada hari ni, duk darah tinggi kan, hospital nanti penuh kan. Kalau tidak pun dia tajam lagi. Dia kata duk rasa taman wakaf ni dengan bagai jam jauh lah juga kan.
Tapi duk berasa gulai ni ada rasa yang lalu sikit. Oh, dia punya pantun dia cukup syok kan. Ini semua jenis pendekak ni kan. Tak ada ranjau punya, terjun bangunan, mandi minyak. Jadi dengan bini pun dia lawan. Nak macam bila nak boleh jadi elok. Dalam rumah ni apa tak ada? Rumah tangga ni apa tak ada? Sampai tu cakap baik kan. Saya gelak dah nak tengok. Duk laki bini duk depan TV, dua orang duk depan TV. Tengok satu drama. Jadi bini kata kat suami, bang seronok tengok daripada depa tu dalam TV tu. Dua orang naik motor, dia kata pi masjid, pi surau. Suami pula dia ikut angin dia. Dia kata awak apa pasal apa? Kita tak biasa duk naik motor lagu tu kalau ke mana? Yang bini komen dalam TV tu, yang dia pi hangat pasal apa? Satu macam ya panas kan? Salah. Kan? Dia nanti duk tanya. Dia kata, awak kita tak bisa naik motor tu. Hang kena faham lah. Dia kata lah ni musim hujan. Dia kata, yang nak naik motor tu lagu mana? Tak boleh naik motor. Mereka tak apa dah pergi masjid. Aku ni kerja shift. Dia kata, sat lagi pi, sat lagi balik, sat lagi pi, sat lagi balik. Macam mana? Kan? Dia kata, abang mi tak apalah. Pencen dah boleh ambil gaji. Dia satu macam dia satu macam kan? Dia jadi macam tu. Tapi kalau suami tu, dia ada sikit tak banyak. Bini dia kata, abang seronok nak tengok mereka dalam TV tu nak naik motor apa, pergi semayang. Tak apalah, tunggu sebencing tapi habis selesai masalah. Tak ada lah bergaduh. Ni malam tu hak telan Mak Jun cak tupai dengan kulit-kulit tu telan saja. Seorang lek pusing belah sana, seorang lek pusing belah sini. Selesai masalah. Jadi yang tak ada lah rumah tangga ni, yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cakap baik. Sahabat boleh cakap baik. Dah tahu dah apabila mana kamu menikahi seorang perempuan, bahasanya kamu perlu bersedia untuk mendidik seorang kanak-kanak yang umur dia 6 tahun. Dah tahu walaupun bini tu pandai terang mana pun, daripada sudut keduniaan kehidupan dia takkan boleh buat. Nak pasal suami yang mendidik. Jadi kalau suami cakap tak elok, bini dia cakap tak elok gitu lah. Ada bahaya dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. 04 kali tu. Asalnya kau surat 3 tu bawah. Kita ulang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa qala muallif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi ulumi syekhi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambut pengajian qaul tam, muka surat yang ketiga, perkara yang keenam iaitu makruh sembahyang. Makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat atau hampirnya qomat. Makruh ada berapa? Makruh ada 3. Satu, makruh tanbih. Makruh sekadar diingatkan saja. Berlaku berulang kali, jika tidak berlaku mudarat maka tidak berdosa. Makruh tanbih apa? Makan durian. Lagi makan petai, makan bawang ketika masuk dalam masjid. Dia panggil makruh tanbih. Makruh sekadar diingatkan saja. Buat banyak kali. Buat banyak kali. Jadi dia tengah sembahyang, orang lain nak 3-4 kali dia buat dekat orang yang sama juga, baru datang dosa. Dok bau mulut durian, bau-bau baru dosa. Yang kedua, makruh tanzih. Makruh yang diingatkan kerana berlaku berulang kali, mudaratnya besar. Contoh, pakai selop pendek. Walaupun sudah balik, pakai selop pendek, apatah lagi orang yang menikah. Bila berlaku berulang kali, maka memungkinkan dia tu tidak boleh menikahkan anak dia, hanya boleh jadi wali saja. Kenapa? Bila berlaku banyak makruh tanzih, boleh menyebabkan munafik juga ataupun fasik juga, kerana menyembunyikan agama. Kemudian makruh tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Ada mudarat, ada haram. Tak ada mudarat, tak ada haram. Contoh, makruh tahrim rokok. Dia hisap rokok, duit tak ada, baru jadi haram. Dia hisap rokok, dia duit tak ada. Dia tengok orang tua naik masjid tu isyak dangil, dia pun pipau orang tua tu. Tu bukan haram biasa tu. Haram apa mak tu?
Mama bagus. Rokok kira sedekah. Nah, ya. Dah saya sedekah ni kalau tak apa takut rokok tu masuk dalam syurga dulu lah. Kita duduk di luar. Nah. Yang jadi haram, rokok asal hukum makruh jadi haram, tak mau dia hisap rokok sebab dia tak ada duit. Hisap apa dah tak ada duit. Satu. Yang kedua melibatkan kesihatan. Pun haram juga, dia hisap dia batuk. Haram lah, dia hisap tak batuk tak haram. Jadi ulama berpendapat bahawasanya haram tu di atas apa? Dipanggil haram. Yang haram ni ada dua. Satu dia panggil haram zati, satu haram i'tiradi. Haram zati tu memang dia haram dah. Tahu? Minta maaf kalau mengaji banyak sikit ni, minta maaf. Kalau dulu duk sebut makruh ya. Tak, makruh pun banyak, bukan satu. Haram pun banyak, bukan satu. Haram zati ni macam arak tu, zat dia haram dah. Ada panggil haram zati, hakiki dia haram. Haram i'tiradi, haram yang datang dengan sebab. Ada sebab baru haram, tak ada sebab tak haram. Contoh tadi macam rokok, dia apa ni, hisap rokok tak ada masalah apa, tak haram lah. Tak minta hak orang. Lepas tu dia hisap rokok tak sakit, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi masalah hari ni bila dia hisap dia batuk, jangka masa panjang dia sik teruk sangat, habis rosak baru-baru dia, yang tu haram lah. Ni hisap relax-relax, healing sampai pagi, tak balik pasal keling dengan bini, hisap rokok tu biasa kan. Orang tua macam tu kak, serabut dia tahu start balik. Pandai serabut pula kan. Yang dulu ni sebelum kahwin naik motor macam ketak pisang, dia peluk pokok pisang, dia tak ada serabut. Ni satu macam lah ni, cucu 4 orang naik motor, dia jadi macam batu nisan, satu depan satu belakang. Baik tak. Jadi dia kata apa? Makruh dia ni. Nak abang kata makruh tu makruh apa? Makruh yang tanbih, diingatkan saja, tak berdosa pun. Sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat ataupun hampir kepadanya. Kan? Dia kata lepas orang qomat tak ada dah sembahyang sunat. Tak ada dah. Dia kata sujud tilawah. Ataupun yang hampir kepadanya ni, hampir kepada nak qomat dah. Nak qomat dah. Ni banyak kan ni? Kan? Banyak kan ni? Kan? Orang nak khomat dah, nampak dah orang tu bangkit. Kalau tak nampak orang bangkit tak apa. Tak nampak Tok Bilal bangkit tak apa. Pasal Tok Bilal pun faham, dia perhati tengok tak ada orang sembahyang sunat, dia khomat. Ni nampak Tok Bilal bangkit, dia sembahyang juga di belakang tu. Tuan-tuan, orang yang biasa sembahyang sunat, tiba-tiba dia ni hari tu, dia ni nak panggil apa, selalu duduk sembahyang sunat qabliyah subuh, tiba hari tu dia terlewat bangkit kan. Orang yang kebiasaan buat ibadah ni, dia boleh qada sembahyang tu. Sembahyang sunat tu boleh qada. Kecuali orang yang culang-caling buat tak buat, orang tu tak boleh qada. Orang yang jadi rutin dia dah ibadah tu. Jadi ulama sebut tentang orang tu boleh qada. Dia sembahyang duha dah, tiba-tiba pagi tu dia penat ni sampai sepenat-penatnya pergi duduk di hospital. Sampai masuk waktu zuhur baru dia elok. Bolehlah qada, pasal apa? Kebiasaan dia sembahyang duha hari-hari. Hari tu dia ada uzur di atas kesyar'ian dia bolehlah qada. Ni sembahyang duha buat sebulan sekali, betul dia nak qada. Nak sembahyang sunat pergi masjid pun nak buat, duduk di rumah tak sembahyang sunat. Saya duduk di rumah tak dapat pahala kot. Macam mana? Dia dibolehkan ni di atas beberapa sebab lah. Di atas memang dia hari tu ditimpa satu musibah yang tak dapat dielakkan. Ni kalau hari-hari yang duk qada subuh tu pasal bangkit lambat, tak boleh kan. Kita pun duk tahu dah, dia sedia-sedia pun main masbuk duk belaga pintu kedegam. Kalau sekali-sekala ni biasa tentang Tok Imam pun biasa. Saya hari tu nak pergi kuliah subuh, cari-cari Tok Imam tak ada. Dia tak main Tok Imam itu. Dia terlajak. Tidur terlajak. Mungkin malam tu dia ada masalah apa ke, fikir apa ke tu. Tuan-tuan jangan marah. Kadang-kadang budak sekolah tahfiz, ayat surah Baqarah, Ali Imran semua dia hafal. Cuba tuan-tuan suruh dia baca surah Yasin ke bawah, dia tak boleh baca. Pasal dia ganggu di sini. Sebab tu saya kadang-kadang saya tengok saya gelak, bukan dia salah dah. Lepas tu kena pula Tok Imam tu, Tok Imam tahfiz main nak jadi imam, tiba-tiba anak dia demam, tuan-tuan tengok dia jadi macam mana. Kalau Tok Imam biasa pun tak boleh buat. Sebab tu tuan-tuan,
jangan kita nak pi terus nak pi letak hukum ni tak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu kawan tu dia punya situation masa tu macam mana. Kan? Dia serabut ke, dia apa ke, kita tak tahu. Dia naik pergi jadi tok imam, dia baca surah ni, dia pergi kona ke ni ke macam mana. Kan sama macam saya kata tadi, tok imam tu tunggu tak mai. Tak apa, dia kata ustaz naik jadi imam. Sampai rakaat yang kedua, bunyi pintu serik, bunyi orang nampak hu-ha nampak. Saya kata ada orang, saya pun baca bagi pelan, tenang, dengar bunyi tak apa dah. Saya kira rokok, iktidal, baca doa kunut apa semua. Sujud bunyi kelepuk bunyi. Saya kata pasal apa pula dah. Kan? Tunggu habis sembahyang. Baru tok imam nampak dia kata saya main lambat. Pasal apa? Tok imam. Dia kata semalam ada kerja sikit apa ni, lewat tidur apa semua. Okay. Saya kata yang bunyi kelepuk dia pada. Dia kata dah laju-laju masuk saat ni nak sembahyang tu, terlupa buka tepi keledar. Beza tepi keledar tu lepas tuk di sejadah tu bunyi kelekuk bunyi. Dan nak marah macam mana? Tak boleh, kita tak tahu macam mana kan. Mungkin dia malam-malam dia duk buat kerja dia ke apa, menatang dia nak key in apa, tak siap apa semua. Tapi janganlah hari-hari. Nabi SAW cek sembahyang qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Tak ada dua ni Nabi tak bawa pergi perang. Nabi tahu dah mereka ni yang punca kalah perang. Pentingnya sembahyang sunat qabliyah subuh menyatakan rezeki sampai ke kubur. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib pengampunan selama 80 tahun dosa setiap hari. Nabi cek yang tu. Jadi kalau orang tu Allah Ta'ala tak jamin rezeki dia, macam mana nak menang dalam perang? Kalau Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, macam mana malaikat nak main tolong? Nabi cek satu macam tu. Jadi kita buat tu kalau boleh nak jaga kan. Tapi tu dia no. Tak dan tu saya kata tadi, tak dan tu dengan sahabat. Kalau dia tak sahabat duk terlajak tidur, pasal dia masih ada, selagi ada solution dia tak boleh. Maknanya hang ada solution untuk hang tidur awal, tapi hang tak tidur awal. Hang ada solution untuk kerja tu buat di waktu lain, tiba-tiba hang tak buat waktu lain, nak buat waktu tu juga, yang menyebabkan pagi tak boleh bangkit. Yang tu tak ada qada. Tapi kalau dia buat dah, dia tidur awal dah, dia usaha dah, tiba-tiba terlewat juga, tu boleh? Kerana dia kehendakkan benda tu, boleh? Tapi kalau celang-celuk tu pun tak jadi juga, kecuali memang kerja dia tu memang ada masalah tu, tengah malam dia kena pi. Khidmat ni dia kena pi sampai tengah malam pun, yang tu boleh qada. Tak ada masalah tentang bab qada sembahyang sunat ni. Nak bagi orang yang memang sabab tu tidak dapat dielakkan. Sabab tu tak dapat dielakkan. Pasal apa? Saya memang 2 hari sekali kadang-kadang tengah malam lah, blackout lah, apalah, mereka cari saya main nak kena buat benda ni. Tak apa. Saja tak ada. Memang dia boleh tidur awal, tak ada. Dia pergi buat benda lain. Benda tu boleh key in di pejabat, dia pergi menyembang dengan kawan, buat balik. Tak apa, dia rumah boleh buat kerja ni. Dia passion tu. Ni ingat manusia jadi lagu ni dia passion dia lagu tu. Tak apa, ni nanti benda ni hari ni kita sembang dulu, ra'i kawan apa semua, nanti balik pergi in di rumah. Kau apa? Oh, malam ni mengantuk, pergi buat ayak kopi, kena ayak kopi apa semua satu macam, yang mata terbeliak, tidur tak boleh. Jadi esok pagi subuh dia pukul 6.30. Subuh dia dekat pukul 7. Tak boleh dah kata orang tu. Luputlah daripada dia. Nak? Sama agak Jumaat. Dulu lain. Pasal nak orang tua-tua dulu, kalau azan dah yang pertama, dia tak pergi dah masjid. Kalau dia saja-saja, dia tak pergi masjid. Terus dia sembahyang zuhur di rumah. Dia tahu dah Allah Ta'ala tolak. Kenapa? Bermulanya Jumaat tu sebelum orang azan yang pertama tu. Tapi hari ni tak jaga. Tadi saya baru sembang, tuan-tuan, buku Yasin tu, hak yang dia ada makna sikit, bahasa Arab dia banyak, kena ada ayat sembahyang. Kalau sama banyak berkena ada ayat sembahyang ni. Kecuali tulisan dia lebih pada ayat Quran, tak apa. Lepas tu saya baru teringat. Saya kata orang dulu-dulu no, ya Allah no, pasal itu depa doa makbul. Pasal apa? Dia nak buat tahlil, dia ambil sembahyang. Seorang ambil sembahyang. Kita jadi keberkatan kita kurang kan. Lepas tu pula, lah ni punya orang, saya rasa dia punya halal balai dia sampai terang mana, dia nak menikah pun dia tak ambil sembahyang. Dia tak tahu tu satu keputusan yang besar, dia satu keputusan yang penting. Orang dulu-dulu kan, tentang dengar dia punya lafaz dia, aku terimalah nikahnya.
Dia tak kata aku terima nikahnya tau. Aku terimalah nikahnya. Lah tu, lam litaukid dia panggil. Lam yang menegaskan maksudnya memang aku mau ke dia. Lah ni tak ada tu. Satu. Nombor dua, orang dulu dia angkat nikahan. Aku terimalah nikahnya sekian kan. Goncang. Dia akan kata-kata imam macam ni, boleh tak saya nak minta sekali lagi? Pasal dua kali. Sebab dia ni keputusan yang besar. Jadi kalau yang pertama tu boleh pakailah. Kalau tidak pun saya nak sekali lagi, bagi jelas. Lepas tu ambil kat semayang. Habis angkat nikah, semayang sunat nikah. Ini tak ada. Jadi keberkatan tu duduk di mana? Kerana usaha kita tak ada untuk duduk dalam keadaan suci. Contoh ada satu orang main jumpa Nabi. Dia selalu kena kecelakaan. Dia jatuh unta lah. Dia duit tak cukup lah. Dia apalah. Mai jumpa Nabi. Dia beritahu, Rasulullah, saya ni nak mai jumpa Rasulullah ni, saya tak tahan dah ni. Saya ni Allah Ta'ala bagi ujian apa saya tak. Nabi tanya, kenapa? Apa saya apa? Tak macam ni, kata dia. Tadi saya nak mai pun, anak saya jatuh. Ni saya mai pula sampai rumah Rasulullah, saya jatuh unta, kata dia. Subhanallah. Nabi kata, kawan tu dia kata, jiran saya kerja di kebun kurma sama dengan saya. Gaji 2,000 juga, 2,000 keping tak mai. 200 keping mai, saya 200 keping mai. Tapi dia 200 keping mai, dia boleh makan 3 bulan. Saya 200 keping mai, saya makan tak sampai sebulan. Nabi tanya dia, nak lama tak selalu berada dalam keadaan tak suci? Dia kata lama. Nabi kata lepas jima isteri terus bangun pergi mandi. Nabi kata tidur dalam keadaan suci. Satu. Nombor dua, sentiasa ada ayat semayang, baru rezeki mai. Bila ayat semayang kurang, rezeki pi. Nabi kata dia terang, walaupun kamu ni orang yang nak rasa diri kamu yang banyak dosa dengan Allah sebab semayang kurang, tapi ayat semayang tu dia tak pernah kenal siapa yang ada dosa, siapa yang tak ada dosa. Melainkan rahmat juga yang duduk di dia. Ada dosa tak ada dosa tu cerita lain. Tapi berada dalam keadaan bersih tu penting. Sebab tu nak tidur pun ambil semayang. Kan? Pasal apa? Takut pagi tak jaga. Aduh. Bangun pagi ni masalah utama rakyat Malaysia kan. Bukan kita ni, rakyat Malaysia. Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ikatan syaitan diikat ketika kamu tidur. Apabila mana kelak azan, diselimuti kamu dengan kulit khinzir. Bahkan ditekap di mukamu dengan kulit khinzir. Subhanallah. Tapi orang buat tak apa saja ya. Yang seronok tu cuti sekolah Sabtu Ahad, semayang cuti. Syok. Anak pergi sekolah Isnin sampai Jumaat semayang subuh. Pasal apa? Bangun semayang subuh, pergi sekolah. Sabtu Ahad tak pergi sekolah, semayang cuti. Kalau sebulan cuti sekolah, sebulan semayang cuti. Mak dia kata lega, dia kata makib pukul 12, aku masak makan tengah hari terus, pagi tak payah buat sarapan kat dia. Begitu. Dia kata tambahlah ni pula beras mahal pula. Dia berbagai alasan macam-macam. Lepas tu dia tak tahu tak. Pagi-pagi ada 3 malaikat mai tengok kita. Pertama, malaikat hak nak ampun dosa ni. Dia mai tengok. Dia kata tak boleh ampun dosa lagi, hang mangkit dak. Kedua, mai malaikat hak bagi rahmat. Tengok. Tak boleh bagi rahmat, tidur mai. Dia pun bangun pergi. Hak ketiga, dia terpaksa bagi. Malaikat apa? Malaikat rezeki. Dia tahan pun tidur lagi, ambil rezeki yang macam. Bila dia baling rezeki kat kita, rezeki tu jauh. Kalau dia main dia tengok kita bangun dah ibadah pada Allah SWT, dia pun ambil rezeki. Okey, ni rezeki hang tang ni. Jadi bangun-bangun tu dah ada dah. Saya percaya yang ni. Pasal dulu pun kadang-kadang saya masa belajar dulu, saya akan semayang subuh. Saya pasal cerita kan. Dulu masa duduk di pondok, warden mai cek seorang-seorang. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Panggil semayang subuh. Nak abang ada budak pondok ni hebat tak hebat? Saya duduk di pondok masa tu bukan semayang. Saya ambil apa ni, kain dia duduk tidur dalam pondok tu. Tidur kan. Bila dia mai Assalamualaikum, saya tak jawab. Saya baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata saya semayang dalam pondok. Padahal tu kain duduk dalam ni. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya. Satu hari dia tahu di pondok saya tu ada lubang. Tengok dia lubang tu.
Tengok-tengok di lubang saya duduk lagu tu ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia tengok di lubang. Tengah hari dia buat announcement. Dia kata, hak mana yang tak turun sembahyang subuh tadi, hak sembahyang subuh tipu-tipu sampai tidur, semua mai di pejabat. Dia kata, jangan sampai saya pergi cari. Pergi pejabat. Pergi pejabat tu boleh faedah ha. Ni jalan bawah ni, daripada Sungai Bakak nak mai ke, daripada Jawi nak mai ke apa ni, kita sini ni jalan bawah jalan lama. Takkan perasan tang tu ada jual kereta dulu, lah ni ada traffic light. Saya hari tu sembahyang subuh tang tu, pukul 12 tengah hari dia panggil semua baris pakai serban jubah sembahyang subuh tang tu. Tu dia ngadak kereta duk lalu sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tu imam baca, berimam malu tak tahu nak abang ya Allah. Ni tak ada tengah ni. Allahumma hdina, ya kereta pun jahat. Dia tengok kami duduk sembahyang subuh pukul 12 tengah hari tu, hak kata jahat-jahat kata. Dia lalu dia hon. Bila dia hon, takkan kita nak biar angkat tangan lu, sambung sembahyang balik. Oh, tu cerita budak pondok. Pagi ni cukup susah lah. Nak? Baik, mudah Allah Ta'ala bagi kebaikan. Dia sebenar dia, kalau saya kata, orang lain saya tak tahu. Kita minta tak kat Tuhan, kata nak bangun pagi esok. Kadang-kadang kita tak bersungguh minta kat Tuhan ni. Boleh bangkit kot. Dia pun tak ada keyakinan, kata dia nak boleh bangkit esok macam mana? Kan? Kalau dia sungguh, ya Allah, ni baca Fatihah sungguh-sungguh sampailah habaq dekat Allah, ia kena berdua, ia kena nasta'in, Allah hang aku sembah ya Allah. Tak ada Tuhan dah. Ia kena nasta'in hang tempat aku minta pertolongan ya Allah, bagilah boleh bangkit pagi esok. Tentu boleh. Ni dekat baca berapa. Tidak. Bangkit tak ke sudah. Dia jadi kot tu. Jadi kesungguhan nak bangun tu kena bagi dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dah lah. Insya-Allah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala. Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat dan sujud tilawah. Bila orang nak qamat dah, yang dia kalut Nabi sembahyang tu apa, kadang-kadang sampai lambat, Orang nak sembahyang dah, gagah apa lagi nak sembahyang sunat. Nak tunggu orang sembahyang terus lah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamat sembahyang dan ia belum mulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang tetapi diketahui mengikut adat, masa memulakan qamat itu telah sampai, maka adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang? Adalah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat, sebagaimana makruhnya sembahyang sunat selepas diqamatkan sembahyang, atau tidak lagi makruh baginya kerana qamat itu belum dimulakan lagi. Mengikut kaul pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya kerana barang yang hampir kepada suatu perkara diberikan hukum perkara itu. Kerana qamat boleh berlaku semasa ia sedang di dalam sembahyang sunat itu, dan dengan demikian bolehlah menyebabkan luput takbiratul ihram yang mengiringi imam. Baik. Bila dia duduk tu, orang nak qamat dah. Tok Bilal bangun nak pergi qamat. Kan? Jadi dia mai, dia tak boleh dah sembahyang. Kerana Tok Bilal itu nak qamat dah. Kan? Dia jawab, Ustaz, nak qamat. Nak. Tak qamat lagi. Nak qamat. Sama tak makruh? Makruh juga sebab apa? Lagi bila dia sembahyang, Tok Bilal qamat. Sama ya. Jadi betul hang tunggu. Memang hari tu ada masalah apakah, lagi hang qada balik kalau ada masalah. Tapi macam tadi kita duk bincang, hari ni sembahyang sunat qabliyah, 2 hari yang tak sembahyang, lepas tu hang sembahyang pula, tak sembahyang, yang tu tak boleh qada. Ataupun sabab dia tak kukuh, kerja hang boleh buat di pejabat, saja balik mai buat di rumah. Bila hang tidur lambat, pagi esok hang susah nak bangun awal untuk nak sembahyang. Orang ni pun tak boleh qada. Tak boleh juga. Baik. Yang ketujuh, sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Ini kerja Tok Imam. Tapi siapa dia yang suka ambil ni? Tok Bilal kan? Saf. Tok Bilal yang dia kata. Lah ni tak ada, jarang lah jumpa. Dulu kan? Disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika para makmum tidak juga membetulkan saf mereka, maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkan, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikian diperbuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat sebelum mengangkat Sayyidina Umar nak menjadi sahabat dan khalifah.
Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi buat gitu. Nabi kata saf ataupun Nabi sebut istauf. Tak buat juga, Nabi pergi betul seorang-seorang. Tapi lepas ada Sayyidina Umar, Nabi tak buat dah. Pasal apa? Sayyidina Umar ambil alih tu kan. Nabi kata saf, dia bawa keluar pedang. Dia bawa keluar tu teruk dah. Tapi dia tarik tiap-tiap saf ni. Dia tarik tiap-tiap saf. Bila dia tarik, Nabi pernah bagi tahu kata apa? Hampir 7 ke 8 tumit yang putih. Satu sah tu 7 ke 8 tumit yang putih. La ilaha illallah. Kalau hari ni ingat putih semua. Pula pun putih semua tu tak apa, nak baik lagi teruk. Pasal apa? Ada apa kecil mana apa orang dah. Putih tumit tu ya lah. Kan? Ada bagi ceramah ni pun sakit dah, kecil mana. Tahun ni masuk tahun keempat dah ni, kecil mana. Kan? Kau duduk turun, kau duduk tunduk, tinggal nak turun masuk dalam tanah hari ni. Kan? Nak. Jadi, yang boleh menyebut sah ni hanya Bilal, hanya imam saja. Tok Bilal tak boleh. Kemudian dia kata apa? Tidak sunat. Ni, tidak sunat ni tak sunat kan? Sebelum ni saya duk baca kitab ni, orang main tanya saya, dia kata kalau tak sunat tak haram mana? Dah. Tidak sunat, tak sunat lah. Tak sunat saja. Dia buat tu maknanya tak ada apa. Tak sunat ni. Kan? Tak sunat bukan tak bermakna tak sunat tu haram. Tak. Tak sunat tu makruh. Tak sunat lah. Hagi ada faham pula, oh tak sunat tak noh. Jadi dia tu tak boleh menikah, tak sunat. Hak tu tak sunat lain pula. Tak sunat ni pun dia macam-macam makna punya dah. Bila kita kata tak sunat, dia kata takkan kot sampai umur 50 tak sunat lagi. Dia faham tak sunat lain. Yang tu bukan sunat, tu berkhatan. Lain pada sunat tu. Baik, tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Maknanya kalau dia buat tak apa, cuma fahuwalahu lughut, tak ada apa dosa, tak ada apa pahala dan tak ada dosa. Jadi kosong ah. Dia pergi berdiri-diri bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tak sunat. Tapi setengah daripada ulama, contoh saya nak bagi tahu kan, Imam Abu Hanifah kan pernah kata, dia kata tak mungkin perkara kebajikan itu tidak dikira kebajikan kepada Allah. Maknanya sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam syarah-syarah imam yang lain, dia kata macam ni, walaupun benda tu tak sunat, tapi bila dia sebut, Allah Ta'ala bagi pahala zikir kat dia. Tapi daripada sudut lain, itu tidak digalakkan dia sebut. Dia sebut boleh, Allah Ta'ala bagi pahala zikir kat dia, tapi tidak digalakkan untuk buat. Dia kata gitu. Kan? Walaupun ayat Imam Abu Hanifah dia, tidak mungkin sesuatu ibadah itu tidak dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bukan pada tempat dia. Contoh, dulu orang sembelih korban takbir Allahu Akbar Allah, padahal tak sunat. Tapi salah dia buat, tak salah. Sebab apa? Ada satu sahabat kan di belakang tu. Kerana apa? Bila sembelih korban ni memerlukan penghayatan orang lain. Oh ya Allah ya Tuhanku, inilah korbanku pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah ya Allah. Bila mengalir darah dia, roh lembu tu sampai ke syurga. Sebenarnya ulama dulu dia nak macam tu. Tapi bila pandangan lah ni, dia akan pakai dengan dalil lah. Kenapa hang buat macam tu? Padahal tak ada dalil. Sebab orang dulu ada satu alasan yang kukuh, supaya kalau tidak masa tu hak nak gulung rokok daun, hak cucur rokok sekerik, kan, hak yang jadi pengadil, dia kata lembu ni dia sembelih lambat pula mampu. Mana sambil duduk siap kau kan, dia pun tak larat dah ni meleh apa kalau tak larat. Nampak kan, hak yang buat korban tu pula, sungguh aku nampak lembu aku pun kecil sikit ni, hak ni besar lagi. Nampak tak? Jadi ulama ni dia letak buat satu tu kerana ada satu sebab. Bila semua takbir, siapalah nak fikir lembu kecil besar? Siapalah nak petikai orang tak ada amal pakat duk takbir, duk tengok, oh ya Allah, dengan kebesaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah, dia sebut tu. Kan? Tapi tak sunat. Haram tak? Tak haram. Nak abang kata nak bagi kilasan tak sunat tu. Buat pun Allah Ta'ala bagi pahala lah, pahala zikir. Tapi tak sunat, tak sunat. Maqala musanni rahimahullah taala. Tidak sunat membaca bismillah ketika hendak mengangkat takbiratul ihram. Berkata Syekh Al-Qamuli
di dalam kitabnya Jawahir, apabila seorang hendak bertakbiratul ihram, maka hendaklah tidaklah disunatkan membaca basmalah, ini bismillah, seperti mana tidak disunatkan bagi seorang itu membaca ketika ia hendak berihram dengan haji ataupun umrah. Haji dengan umrah pun tak sunat baca bismillah nak pakai ihram. Jadi takbiratul ihram angkat tu ya, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'amman lillahi ta'ala, Allahu akbar, tak ada bismillah dah. Bukan bismillahirrahmanirrahim usolli. Tidak sunat. Tapi kalau orang buat, tidak haram. Saya kira dia pergi marah lah. Kawan tu nak angkat bismillahirrahmanirrahim usolli. Kawan tu auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim usolli fardal, dia pegang tangan tu. Hai. Buat. Tak sunat. Siapa dia abang? Ustaz Uzair. Jenuh pula. Nak abang biar kalau dia baca, abang fikir dah, tak ada masalah. Nak? Dia nak baca, dia baca pasal dia nak baca. Kita tak payah baca lah. Pasal apa? Pasal tak sunat. Kalau buat pun tak dapat pahala yang besar. Dapat pahala yang kecil ya. Kita tak mahu dah pahala kecil-kecil ni nak bukan yang besar-besar ya. Sama. Tidak ada sunat untuk membaca isti'azah. Isti'azah hanya dibaca apabila mana untuk menyambung bacaan Quran. Isti'azah dibaca saat ketiga untuk menyambung bacaan Quran. Tidak ada sabit mana-mana hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat sembahyang dan baca auzubillah dan bismillah. Itu tidak ada sabit mana-mana hadis. Kalau anda tengok tu betul. Kemudian lagi apa dia? Bila kita buat ni kerana apa? Mungkin kita ada satu perkara yang tidak baik dalam jiwa kita yang kita nak lindung. Kita minta perlindungan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Aku minta perlindungan dari Allah daripada syaitan yang direjam. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau saya saja nak pergi baca dengan tak ada apa manfaat dan matlamat, tidak perlu. Kerana tidak sabit pada hadis yang sahih. Kan? Melainkan kerana mereka meraihkan hadis marfu' ataupun meraihkan hadis maudhu' ataupun meraihkan hadis mu'an'an ataupun munqati', itu terpulang. Tak masalah. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala. Tapi saya buat juga sebab apa? Kadang-kadang bila hati rasa lemah nak pergi sembahyang, saya auzubillah minasyaitanir rajim. Bila kita rasa takut hari tu ada apa-apa benda yang melemahkan kita, baca juga. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah ni kalimah perlindungan. Baca salah tak? Tak salah. Cuma kita tak boleh habaq orang ni hampa kena baca ni, wajib baca pasal apa? Pasal aku baca. Tak boleh. Orang nak buat dia pasal tak mau buat pun tak apa. Benar je ni, jangan bergaduh ni. Ni nak bergaduh sangat ni. Kan? Nak abang atau mengaji telajak sangat ni pun payah juga. Hang buatlah nak buat mulut hang. Gaduh apa orang nak baca, orang punya pasal mulut orang. Gaduh lah. Kan? Bukan nak bagi makan orang pun. Baik. Kemudian yang ke-9, wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Tekat tu dulu, nanti kita sambung lain pasal huraian dia panjang. InsyaAllah nanti kita akan sebut tentang qasad, ta'arud dan ta'yin. Nanti kita akan sebut kemudian lagi insyaAllah. Baik, setakat tu dulu malam ni. Allah wa rasuluhu a'lam bil muradihi. Kita tanggung dengan tasbih para salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakina fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Allahumma rabbi يسر ولا تعسر بتأمين بالخير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا يا الله وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وجودك وكرامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta Allah saya mohon ampun, mohon maaf nanti kasar bahasa silap kata baik pada Allah. Ku ambil kelemahan saya, kelemahan saya mohon ampun maaf. Hazabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.